Baik, untuk analisis terperinci mengenai pemain skuad Harimau Melaya bagi aksi persahabatan berdepan Turkmenistan dan Hong Kong di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, kita nak bersama dengan Zul Helmi Zainal Azam. Hello Zul, boleh dengar kami? Hello, Lily dengar. Okey, Zul, seperti yang dijangka dua tonggak naturalisasi baru negara, Paulo Josu dan Hendrik Dos Santos antara yang tersenarai kali ini kan Zul. Apa yang dimiliki dan keistimewaan mereka dan sekaligus berjaya menambat hati pengendali Kim Panggon, Zul? Okey Lily, memang dua pemain ini apabila dipilih dalam skuad 27 pemain Harimau Melaya ke Kem Latihan Pusat kali ini memang mencuri tumpuan, mendapat pujian ataupun menarik perhatian lah warga net dan juga peminat bola sepak tanah air yang mana mereka bersetuju dengan pemilihan ataupun keputusan Kim Panggon. Jadi saya melihat keistimewaan yang menambat hati Kim Panggon adalah kualiti pemain itu sendiri sebagai pemain tengah di mana standard Hendrik maupun Paulo Josio sememangnya standard sebagai pemain import jika kita nak bandingkan dengan pemain tempatan. Mungkin pemain naturalisasi sebelum ini apabila beraksi bersama skuad kebangsaan tidak boleh memberi kualiti sebagai pemain import, tetapi berdasarkan prestasi semasa Paulo Josue dan juga Hendrik Dos Santos menunjukkan kemampuan yang ada. Saya ambil contoh yang mana pada musim 2023, Hendrik Dos Santos 3 kali diletakkan dalam kesebelasan utama, 3 gol. Untuk 2022, beliau telah menjaringkan 1 gol, 6 assist tetapi kurang bermain. Dan pada 2021, Hendrik Dos Santos, pemain kelahiran Brazil ini telah melakukan 4 gol dan 11 assist. Itu mengenai Hendrik Dos Santos. Paulo Josue pula pada 2023 setakat ini 2 gol daripada 3 keempat perlawanan, tak kira lah perlawanan bertemu KL, bertemu Negeri Sembilan yang terpaksa ditunda, dia telah menjaringkan 2 gol. Dan pada musim 2022, Paulo Josue membantu KL orang kata terus berdaya saing dengan merekodkan 13 gol dan 12 assist, dan 2021 9 gol dan 7 assist. Jadi pemilihan Hendrik Dos Santos dan juga Paulo Josue sememangnya sangat wajar di mana midfield skuad negara di Piala AFF sebelum ini mungkin kurang ternama, seperti kita ambil contoh Brandon Gunn, bukan kurang ternama tetapi bukanlah sesuatu pemain yang kita mengharapkanlah di peringkat lebih tinggi. Brandon Gunn, Muhairi Ajmal, Stuart Wilkin, Letak pada ketika itu. Jadi dengan kehadiran Paulo Josue dan juga Hendrik ini, reputasinya sangat-sangat ditagih dan dia seolah-olah memberi gambaran yang bahawa inilah midfield yang terbaik yang kita dapat panggil selepas mungkin sekian lama yang saya boleh gambarkan sebelum ini seperti Safiq Rahim dan beberapa pemain lain lagi. Okey Zul, ramai netizen excited lah dengan kehadiran Hendrik Dos Santos dan juga Paulo Josue. Tapi ada juga netizen yang tertanya-tanya kenapa penyerang kelab Ratchaburi Safari Rashid tak ada dalam panggilan skuad kali ini Zul. Maybe Zul ada pandangan tersendiri? Betul, di sebalik pemilihan yang mencuri tumpuan ada juga pengguguran yang menarik perhatian kita. Safawi Rashid antaranya. Saya rasa pendapat peribadi saya agak kecewa kerana Safawi telah menunjukkan peningkatan prestasi kalau kita nak bandingkan beberapa musim terdahulu. Saya ambil contoh pada musim ini bersama Ratchaburi, beliau banyak bermain. Walaupun tidak menjaringkan gol tapi beliau telah melakukan 1 assist. Sebenarnya bukan senang untuk mendapat tempat dalam ataupun menyelah kemampuan di Thai League One, dan Safawi berjaya melakukan setakat ini. Dan kalau kita lihat balik, Kim Panggon juga telah memberi kenyataan beliau teruja dengan perubahan Safawi bersama Ratchaburi, yang mana pemain ini menikmati bola sepak sebenar dan tahap kecergasan Safawi juga tinggi berbanding sebelum ini. Dan Kim Panggon juga ada mengatakan yang mana Safawi telah menunjukkan perubahan yang agak drastik dari segi fizikal, bermaksud beliau telah berjaya menurunkan berat badan. Jadi saya agak sedikit kecewa dan juga tertanya jugalah kenapa beliau tidak disenaraikan, dan saya rasa Kim Panggon ada jawapannya. Mungkinlah atas dasar beliau mahu mencuba pemain lain di sebelah sayap kanan, kita tak pasti. Tetapi saya rasa pendapat peribadi saya, Safawi perlu ada dalam skuad kebangsaan untuk panggilan skuad kebangsaan kali ini.
Okey, mungkin Coach Panggon ada dia punya percaturan sendiri yang kita kena nantikan. Okey, Zul, turut mencuri tumpuan ialah kelibat tonggak kacukan Finland Malaysia Noah Lane yang merupakan pemain kelab SJK Sena Jockey di Liga Utama Finland yang baru je berusia 20 tahun. Untuk rekod, pemain muda ini pernah bersama dengan skuad bawah 23 tahun negara tahun lalu. Mungkin apakah impak yang akan diberikan Noah Lane dalam skuad kebangsaan, Zul? Saya tidak pasti impak yang diberikan bagaimana, tetapi berdasarkan reputasi dan juga latar belakang yang dimiliki oleh Noah, saya rasa sememangnya dia menawarkan satu impak dan juga satu perkara yang positif lah. Kerana beliau bermain di Liga Finland, Liga 1 Thailand, kita difahamkan satu liga yang ialah di Eropah, didedahkan dengan permainan berintensiti yang tinggi. Malah kita juga difahamkan Noah ni dilanjutkan kontrak bersama kelab beliau dari sehingga 2024. Bermakna beliau ini seorang pemain yang mempunyai bakat dan kemampuan. Bukan seperti beberapa pemain yang berada di luar negara yang lain. Malah jurulatih kelab berkenaan juga ada memuji kelibat Noah bersama pasukan atas kematangan yang ditunjukkan oleh Noah setakat ini, di mana beliau juga telah menyalahkan dalam beberapa perlawanan. Dan saya juga tertarik apabila Noah ni dipilih kerana sebelum ini dia dapat panggilan bersama skuad bawah 23 tahun negara bimbingan bekas jurulatih iaitu Brad Maloney April tahun lepas, kalau kita ingat lagi. Rakan setugas saya sempat temu bual iaitu Fajrul Suhaimi. Tetapi Noah tidak dapat beraksi kerana ketika itu proses dokumentasi beliau belum selesai. Jadi apabila nama beliau dipilih dalam skuad kebangsaan kali ini, bermakna Noah kini sudah mempunyai pasport Malaysia ataupun proses dokumentasi beliau selesai kerana boleh mewakili skuad kebangsaan. Cuma mungkin pengesahan berkenaan mengenai perkara ini akan disahkan oleh jurulatih sama ada sekadar panggil ataupun boleh beraksi bersama skuad kebangsaan. Tapi saya rasa apabila berada dalam skuad kebangsaan, dalam list ini beliau dah selesai segala proses itu. Dan saya ingin suka kongsikan di mana Noah ini mempunyai pengalaman beraksi bersama skuad remaja Finland telah menjaringkan satu gol ketika itu dan orang kata apa pernah memiliki berpotensi ataupun mempunyai dua posisi atau boleh bermain di dua posisi iaitu di sayap dan juga tengah menyerang. Jadi itu yang ditawarkan kepada Noah kepada skuad Harimau Melaya dalam panggilan skuad kebangsaan kali ini. Alright, terima kasih Zul atas perkongsian anda. Tertarik dengan apa yang Zul katakan untuk usia 20 tahun tapi dah menunjukkan kematangan. Tak sabar nak lihat bagaimana dia boleh membantu pasukan Malaysia nanti. Thank you Zul. Thank you, Zul. Okey Lily, okey Dayang.